Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengenai topik 8 yang bertajuk Children's Behaviour Modification, iaitu pengubahsuaian tingkah laku kanak-kanak. Yang mana di dalam slide itu terdapat 3 poin. Yang pertama punishment, yang kedua time out dan yang ketiga respond cost. Okay, jadi saya akan huraikan apa yang saya faham mengenai 3 poin yang berada di dalam slide yang diberikan. Okay, so let's go. Saya akan huraikannya. Okey, jadi itu adalah 3 poin yang berada di dalam slide, iaitu punishment, time out dan juga respond cost. Okey, ini adalah punishment yang mana punishment ni adalah negative stimulus application used to reduce or inhibit a behaviour. Yang mana punishment ini digunakan untuk mengurangkan atau menghalang tingkah laku yang tak diingini daripada berlaku. Di sini ada dua jenis punishment. Yang pertama vocal punishment, iaitu hukuman melalui percakapan. Contohnya kita mengarahkan kanak-kanak itu membuat sesuatu mengikut arahan kita. Jadi itulah apa yang saya faham mengenai vocal punishment. Dan yang kedua adalah physical punishment, iaitu hukuman melalui bentuk fizikal. Contohnya memukul, merotan kanak-kanak. Tetapi bagi saya hukuman ini tidak digalakkan kerana boleh mencederakan fizikal dan mental jika ibu bapa menggunakan hukuman fizikal itu terlalu keterlaluan. Ialah sebab kita kan dalam keadaan marah. Mungkin keadaan marah itu tak dapat dikawal. Jadi kita tidak mahulah berlaku sesuatu yang tak diingini. Dan akan menjadikan kanak-kanak itu semakin agresif. Alright, we move on to consequence of punishment. Yang mana yang pertama, anger and violence, iaitu kemarahan dan juga keganasan. Yang mana saya faham, kanak-kanak mungkin akan berasa marah apabila kita memberi hukuman kepadanya. Kita mesti menerangkan kepada mereka apa sebab mereka dihukum, supaya mereka jadi fahamlah kenapa kita memberi hukuman tersebut kepada mereka. Yang kedua, internal control, iaitu kawalan dalaman. Saya faham, apa yang saya faham lah, lama kelamaan kanak-kanak akan dapat mengawal tingkah laku mereka menjadi terkawal kerana kita sudah mengubahnya dari peringkat awal lagi. Jadi kanak-kanak akan terbiasa dengan tingkah laku yang mereka lakukan, iaitu tingkah laku yang terkawal lah, tingkah laku yang baik. Dan penalti, maksudnya kanak-kanak akan dikenakan penalti ataupun hukuman atas kesalahan mereka. Okey, time out ni apa yang saya faham, kanak-kanak ni diberikan ruang dan masa untuk bersendirian sambil kita perhatikan kanak-kanak itu. Yang mana masa time out ni kemungkinan mereka akan mencederakan orang sekeliling ataupun diri sendiri kerana rasa marah atas hukuman yang kita berikan. Dia macam tidak boleh menerimalah apa yang kita buat, kerana dia macam memberontak lah dengan kita ni tidak setuju dengan tingkah laku mereka. Okay, we going to the procedure tentang penggunaan kaedah time out. Okay, yang pertama, kanak-kanak mestilah diasingkan ke tempat yang selesa. Okay, yang kedua, ambil kanak-kanak itu, bawa kanak-kanak itu, kanak-kanak yang agresif itu ke tempat time out dan bagi tahu kanak-kanak itu dengan nada yang tegas. Barulah kanak-kanak tu tahu yang kita ni sedang marah. Yang ketiga, rekod masa mereka tu sedang diasingkan supaya kita tahulah kanak-kanak itu sedang buat apa, dia sedang menangis ataupun apa. Dan yang keempat, jika kanak-kanak itu mencari kanak-kanak lain, kita mesti mengasingkan mereka dan cakap dengan mereka tunggu sebentar sampai masa time out tu habis. Okay, dan yang kelima, yang akhir sekali, bila time is up, kita pergi kepada kanak-kanak itu dan bagi tahu kanak-kanak itu untuk balik ke tempatnya.
kita menerangkanlah kepada kanak-kanak itu kenapa kita buat time out ini, kesalahan apakah yang mereka lakukan. Jadi secara tidak langsung kanak-kanak dia akan dapat berfikir akan kesalahan yang mereka telah lakukan. Tempoh untuk time out ini adalah bergantung kepada umur kanak-kanak itu. Tapi jika 1 minit itu sudah memadai, tidak perlu lama-lama. Okey, seterusnya respon coach ni dia macam memberi pujian ataupun penghargaan kepada kanak-kanak tersebut. Contohnya guru ini memberi penghargaan dengan cara dia menyuruh murid dia, dia contohnya macam ni lah. Denny sila pegang kad warna merah. Jadi Denny pun pegang kad warna merah dan guru tersebut memberikan penghargaan dengan mengucapkan, "Wah, tahniah" ataupun "bijaknya awak". Okey, so jadi itu adalah sedikit sebanyak apa yang saya faham mengenai topik 8 iaitu Children Behaviour Modification, iaitu pengubah suaian tingkah laku kanak-kanak. Jadi sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.